Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Daniel dari kumpulan 14 subjek MPU Penghayatan Etika Peradaban. Kami diberi kesempatan untuk membuat pembentangan video mengenai topik fungsi Perlembagaan Malaysia dalam membentuk integrasi dalam masyarakat di Malaysia. Tujuan laporan kami adalah untuk mengenal pasti dan memahami kedaulatan undang-undang yang dilaksanakan oleh pihak bersekutu Malaysia. Dalam pembentangan video ini, kami akan membahas 5 poin iaitu pendahuluan. Isi pertama, hak asasi bagi setiap individu. Isi kedua, hak asasi untuk mendapat pendidikan. Isi ketiga, pembentukan integrasi sosial dan ekonomi. Dan kesimpulan untuk keseluruhan laporan ini. Kami sebagai sekumpulan terdiri daripada 5 orang yang akan membentangkan butiran yang ditetapkan. Pendahuluan akan disampaikan oleh saya, Daniel. Isi pertama akan dibentangkan oleh Jennifer Shim. Isi kedua oleh Yap Chen Tong. Isi ketiga oleh Yunisti Ze Ching dan kesimpulan oleh Vigna Vinesh. Tanpa membazir masa lagi, mari kita mulakan dengan pendahuluan laporan ini. Sejak kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957, Perlembagaan Malaysia telah menjadi tiang utama yang menegakkan keharmonian dan kestabilan negara. Ia bukan sekadar dokumen undang-undang tetapi juga piagam kebangsaan yang berdasarkan prinsip-prinsip asas untuk memastikan semua warga negara merasai keadilan dan kesetaraan. Melalui pengiktirafan terhadap hak asasi individu dan kumpulan etnik, Perlembagaan Malaysia menjamin setiap warga negara merasai, dihargai dan diberi peluang yang sama. Ini adalah landasan penting dalam membangun masyarakat yang majmuk dan inklusif. Dengan prinsip kesamarataan dan keadilan, Perlembagaan Malaysia memastikan semua warga negara diberi hak yang sama untuk mengundi, tanpa mengira bangsa atau agama. Sebagaimana peribahasa Melayu yang menyatakan, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Setiap tindakan kecil kita dalam menjaga prinsip ini membentuk kesatuan yang lebih besar. Dengan memahami pentingnya perlembagaan dalam membentuk integrasi dalam masyarakat, kita dapat mengapresiasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya serta memastikan pelaksanaannya untuk keharmonian dan kemajuan bersama. Oleh itu, dalam video ini kita akan meneliti lebih mendalam bagaimana Perlembagaan Malaysia memainkan peranan penting dalam membentuk identiti kebangsaan yang bersatu dan memperkukuhkan lagi ikatan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan budaya. Terima kasih Daniel atas pembentangan untuk pendahuluan. Nama saya Jennifer dan saya akan meneruskan penjelasan untuk isi pertama, iaitu perlembagaan tidak hanya menyediakan landasan hak asasi bagi setiap individu dalam mengundi, tanpa mengira latar belakang, tetapi juga mengiktiraf dan melindungi hak-hak kumpulan etnik. Tambahan pula, perlembagaan menetapkan prinsip-prinsip seperti kesamarataan dan keadilan sebagai asas masyarakat yang adil. Contohnya, negara kita akan mengadakan pilihan raya sekali setiap 4 tahun. Semua warga negara berumur 18 ke atas akan mempunyai hak untuk membuat undian. Jelasnya, Perlembagaan Malaysia mewujudkan integrasi ini melalui hak undi. Dalam perlembagaan disahkan bahawa semua warga negara tanpa mengira kaum dan agama mempunyai hak yang sama rata untuk mengundi dalam pilihan raya. Ini menunjukkan semangat kesatuan dan keadilan di mana setiap undi mempunyai kekuatan yang sama dalam menentukan arah masa depan negara. Berdasarkan gambar ini merujukan kepada proses pilihan raya dalam negara kita yang melibatkan 10 langkah. Salah satu langkahnya ialah bermula daripada pembuburan Dewan Rakyat dan Dewan Undang Negeri. Seterusnya, Suruhanjaya Pilihan Raya menerima pemakluman rasmi daripada Speaker. Selepas itu, mesyuarat khas SPR diadakan di mana pegawai pengurus menerima rate daripada SPR. Selain itu, pegawai pengurus mengeluarkan notis. Seterusnya, proses melibatkan penamaan calon dan penganjuran kempen. Pengundian awal diadakan dan pengundian utama akan dijalankan pada tarikh tertentu. Akhirnya, proses melibatkan penjumlahan rasmi undi dan pengumuman keputusan. Kesan positif daripada pelaksanaan hak undi yang setara ini adalah terciptanya perasaan keterlibatan dan keadilan dalam kalangan rakyat.
Semua warga negara berpendapat bahawa suara mereka dihargai dan memiliki impak dalam proses demokrasi negara ini. Bukan itu saja, hal tersebut dapat mengukuhkan lagi ikatan perpaduan di antara pelbagai lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, perlembagaan bukan hanya merupakan dokumen undang-undang, tetapi juga satu manifestasi nilai-nilai keseimbangan dan perpaduan. Akibatnya, Malaysia terus menjadi contoh bagaimana masyarakat berbagai kaum dapat hidup bersama dengan harmoni tanpa mengira keturunan. Dengan memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip perlembagaan, kita dapat merangkul kepelbagaian dan membina masa depan yang lebih bersatu dan berdaya tahan. Kerana bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Terima kasih kepada Jennifer untuk membentangkan isi satu. Saya nama Yap Chen Tuang, saya akan membentangkan isi kedua, iaitu hak asasi untuk mendapatkan pendidikan kepada semua rakyat. Salah satu faktor adalah untuk menjaminkan setiap individu mendapatkan pendidikan supaya mereka tanpa diskriminasi dan ketidaksetara dalam masyarakat. Kedua adalah untuk meningkatkan kesedaran dalam pendidikan sebagai alat pembangunan integrasi sosial supaya mereka dapat berkomunikasi antara kaum-kaum. Ketiga faktor adalah untuk mendorongkan saling menghormati dan kerjasama antara berbeza kaum. Contohnya, kerajaan melaksanakan dasar pendidikan kebangsaan, iaitu merangkumi program pendidikan multikultural. Tujuan melaksanakan program ini adalah untuk mengajarkan pelajar-pelajar tentang beragama kaum dan budaya latar belakang mereka supaya mereka dapat memahami dan menghormati kaum-kaum lain. Kedua program yang dilaksanakan kepada kerajaan ialah pendidikan nilai kebangsaan, iaitu tujuan untuk mengajar pelajar-pelajar tentang patriotisme, toleransi dan persekutuan. Langkah yang kerajaan boleh dilaksanakan untuk mengintegrasi berbagai kaum adalah mengadakan program-program pendidikan lintas budaya dan interaksi dengan kaum-kaum lain. Kedua adalah juga membangunkan sekolah-sekolah yang mencerminkan pelbagai budaya masyarakat supaya mereka memahami budaya-budaya kaum lain. Kesannya, kita dapat membentukkan masyarakat yang inklusif dan berintegrasi dengan juga membangunkan rasa persatuan dan identitas nasional yang kuat. Tambahan pula, ini juga akan membeluaskan jaringan sosial dan melintaskan batas-batas budaya dan etnik. Saya akan membentangkan sampai sini. Sekian, terima kasih kepada semua yang mendengar. Nama saya Yunisti Zixing. Seterusnya saya ingin sambung isi 3. Peranan perlembagaan Malaysia dalam memastikan integrasi sosial dan ekonomi khususnya dalam konteks sektor berkaitan dengan harta dan aspirasi transformasi nasional 2050 TN50 adalah fundamental sebagai dokumen tertinggi yang mengatur hubungan antara rakyat dan negara. Perlembagaan Malaysia menjamin hak-hak asasi yang mencakup kepemilihan harta dan kesempatan berusaha dalam ekonomi, sambil menjamin keadilan sosial melalui peruntukan seperti Artikel 153 yang mencipta keseimbangan ekonomi antara bumi, putera dan komuniti lain. Ini membentuk kerangka untuk pembangunan ekonomi yang inklusif, memastikan bahawa setiap lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan negara. Visi TN50 yang menargetkan Malaysia menjadi negara maju secara sosial, ekonomi dan berdaya saing mendapat dukungan kuat melalui perlembagaan yang menekankan pentingnya pendidikan berkualiti dan asas yang sama rata bagi semua, serta perlindungan hak milik sebagai dasar kestabilan ekonomi. Lebih lanjut, baik TN50 maupun perlembagaan menyoroti pentingnya pembangunan berkelanjutan yang tidak mengorbankan keharmonian sosial atau kelestarian lingkungan, menunjukkan pemahaman bahawa kemajuan ekonomi harus seimbang dengan kelestarian sosial dan alam. Dalam upaya mencapai visi Malaysia 2050, pemahaman dan perhargaan
terhadap perlembagaan oleh seluruh lapisan masyarakat menjadi sangat penting. Perlembagaan tidak hanya bertindak sebagai kerangka kerja hukum dan moral bagi negara, tetapi juga sebagai fondasi yang kuat untuk mencapai integrasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, memastikan bahawa setiap warga negara memiliki kesempatan yang semua untuk berkembang dalam masyarakat yang adil dan inklusif. Sekian, terima kasih. Nama saya Vigna dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penceramah atas penyampaian pandangan mereka, dan saya ingin memberikan ringkasan mengenai segala yang telah dibincangkan. Kesimpulannya, seperti yang dikatakan oleh peribahasa Melayu, air dicincang tidak akan putus. Perlembagaan Malaysia adalah landasan penting yang memastikan kesetaraan, keadilan dan keharmonian di kalangan rakyatnya, dengan memberikan hak undi yang adil kepada semua warga negara, mengiktiraf hak-hak etnik minoriti dan mempromosikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Perlembagaan mencinta sebuah keluarga kerja untuk yang memupuk integrasi dan kesatuan di negara ini. Keterbukaan terhadap proses demokratik dan pengukuhan identiti kebangsaan adalah aspek-aspek yang ditekankan dalam perlembagaan. Oleh itu, adalah penting untuk terus memelihara dan menghormati prinsip-prinsip yang terkandung dalam perlembagaan ini agar keharmonian dan kemakmuran Malaysia dapat terus dikekalkan untuk generasi masa depan. Dengan ini, kami sebagai kumpulan ingin menutup video pembentangan kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendengarkan pembentangan kami. Terima kasih.